Sambungan daripada di atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Dan yang di atas pada masalah siapa yang kena wajib kafarat, dah sekarang masuk masalah lain. Dan tiada wajib kafarat atas yang tiada batal puasa seseorang dengan jima'. Di atas disebutkan yang berdosa ia seseorang dengan dia jima'. Itu kaitan dia. Sekarang, dan tiada wajib kafarat atas yang tiada batal puasa seseorang dengan jima'. Dia berjima' dalam bulan puasa, tapi dia tidak batal. Tidak batal puasanya. Itu tidak wajib kafarat. Kalau kita suatu hari kita berjima' tapi tidak batal puasa kita, dengan alasan-alasan nanti kat depan, itu tidak wajib kafarat. Bahaya kafarat ni, beratlah. Contohnya seperti jima' ia padahal ia lupa akan dirinya di dalam puasa. Balik-balik kerja tengah hari jima', dia ingat hari-hari biasa. Sebab apa? Malam Astagfirullahaladzim. Sehingga dia berjima', tak ingat ni bulan puasa lah. Kan? Itu tidak wajib kafarat. Orang yang lupa bahawa dirinya itu bukan yang puasa, atau jahil ia akan haramnya jima' sebab baru masuk Islam, atau jadi ia jauh daripada ulama', atau yang ketiga dipaksa orang akan dia seseorang atas jima'. Ada 3 orang yang tidak batal puasa dia dengan sebab jima', sampai tidak juga wajib kafarat. Siapa? Yang pertama adalah orang yang lupa bahawa dirinya orang puasa. Orang puasa, saya tak ingatlah bahawa hari ni puasa. Sebab apa? Sebab saya tengah hari biasa jima'. Itu dia tidak wajib kafarat dan tidak batal puasa. Yang kedua, orang baru masuk Islam. Dia tidak faham tentang agama Islam. Dia tahu saja tentang puasa. Dia tidak tahu apa saja perkara-perkara yang membatalkan puasa, apa saja yang sampai mengakibatkan kafarat. Ya, maklumlah dia baru masuk Islam. Orang yang jahil tentang haramnya jima' tu ada 2. Yang pertama, dia baru masuk Islam. Yang kedua, orang yang jauh daripada ulama'. Dia duduk kat hutan-hutan kat mana. Dia tahu tentang puasa. Islam dah lama dah Islam, lahir Islam. Dari lahir dia Islam, tiba-tiba ingat-ingat puasa, umur 20 tahun, tak habis lagi belajar tentang puasa, lari ke hutan. Sampai ke hutan, puasa kat sana. Tiba-tiba tengok binatang macam cantik lawa, dia astagfirullahaladzim. Itulah. Itu tidak batal puasa dia, dan juga tidak wajib kafarat. Itu orang yang kedua. Orang yang ketiga, orang dipaksa, hari jima', kalau tak jima' saya tembak kepala, mati. Itu orang tu juga tidak kena kafarat. Itu paksa macam mana? Kalau datang budak-budak dibawa senjata palsu dia kan, pegang kat kepala kita, ni kalau tak jima' saya tembak. Itu tak dikira paksa. Ni paksa yang dikira adalah paksa yang memang kita membahayakan kalau kita tak buat. Membahaya segi nyawa, membahaya segi harta, bahaya keluarga. Kalau tak jima' saya tembak isteri kau. Macam-macam tu. Kalau tak jima' ni harta saya rampas. Maknanya paksa-paksa yang betul-betul paksa lah. Itu tidak membatalkan puasa dan juga tidak wajib kafarat. Dan demikian lagi, tiada wajib kafarat atas yang membatalkan puasa orang lain dengan jima'. Dan demikian lagi, tiada wajib kafarat atas yang membatalkan puasa orang lain dengan jima'. Seperti membatalkan orang sakit atau musafir akan puasa isterinya ataupun gundeknya dengan jima'. Orang musafir,
orang sakit dan dia kan boleh buka puasa. Kan? Dia buka puasa. Lepas dia buka puasa, dia jimat lah isteri dia. Dia jimat lah gundek dia, amah dia. Persoalannya, apakah dia kena kafarat? Tidak. Laki-laki tu tidak kena kafarat. Perempuan-perempuan itu pun tidak kena kafarat. Sebab apa? Sebab dia tadi berjimat tidak berdosa. Sebab tidak dosa. Kenapa? Dia memang tidak berpuasa. Boleh berbuka dia. Dia orang sakit dengan orang musafir. Dan demikian lagi, tiada wajib kafarat atas orang yang membatalkan dengan jima' akan puasa yang lain daripada Ramadan. Demikian lagi, tiada wajib kafarat atas orang yang membatalkan dengan jima' akan puasa yang lain daripada Ramadan. Contohnya seperti qada ataupun nadar ataupun kafarat. Makanya disebutkan atas kan, jima' di dalam puasa Ramadan. Kaitannya kat sini. Macam mana kalau kita jima' bukan pada bulan Ramadan? Saya jima' pada qada, saya jima' pada nadar, saya berpuasa nadar. Macam mana puasa nadar? Saya nadar kalau anak saya sembuh daripada penyakit, saya nadar saya puasa 30 hari contoh. Itu namanya puasa nadar. Nadar ni kita mewajibkan perkara-perkara yang sunat, yang mengandung tabaruk. Makanya dia tu orang yang puasa nadar ataupun kafarat macam mana? Dia orang yang orang yang dah buat jima' kena kafarat dia puasa. Dalam kafarat puasa tu dia jima' pula. Itu juga tidak wajib kafarat. Cuma khusus pada Ramadan saja yang wajib kafarat. Bila orang tanya pada kita kan, saya berpuasa hari ni tapi saya dah jima', kena kafarat ke? Tu tanya pada dia, kau puasa apa? Ramadan ke, qada ke, ataupun kafarat ke, nadar? Perlu tanya dulu. Saya puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan tanya pula, macam mana kau jimat tadi? Sengaja ke tak sengaja kau ke macam mana keadaan? Saya jimat terus tak ingat bahawa ni bulan Ramadan. Itu juga tidak wajib. Saya tidak tahu, saya ni kan baru masuk Islam. Itu pun tidak kafarat. Yang wajib kafarat tu cuma orang yang betul-betul sengaja tahu, tak tahu orang macam mana tu. Kan? Okey. Kenapa tidak wajib kafarat pada bulan Ramadan? Kerana nas datang ia pada Ramadan. Kerana nas dalil datang ia dalil pada Ramadan, tiada yang lainnya. Sebab hadis menyebutkan cuma khusus pada bulan Ramadan kalau kita jima' yang kena kafarat, yang lain tak. Kerana tertentu Ramadan itu dengan beberapa fadilat yang tiada diperoleh ia fadilat pada yang lainnya Ramadan. Kerana terkhusus Ramadan itu dengan beberapa fadilat, kelebihan yang tiada diperoleh ia kelebihan pada yang lainnya. Tadi ilat secara ta'abudi dah, sebab tak ada hadis untuk membayar kafarat pada bulan Ramadan. Kalau secara logik dia, amrun ma'ani dia macam mana? Amrun ta'akuli kan? Kerana pada Ramadan ni ada kelebihan, ada gandaan pahala, ada istimewa spesial dia. Maka kat situ, kalau kita siakan, merosakkan keistimewaan itu, maka mewajiblah kafarat. Fadilat tu khusus pada Ramadan. Yang puasa lain tidak ada. Tak ada kelebihan macam Ramadan. Kita tahu Ramadan itu Ramadan bulan yang sangat-sangat istimewa. Yang bulan khusus pada umat Muhammad. Yang mana pada bulan tu ada satu malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr kan. Satu malam, satu masa tu lebih daripada 1000 malam. Kenapa ada Lailatul Qadar?
Kalau kita tengokkan lagi, kenapa disebut dengan Lailatul Qadar, malam qadar? Ni kat sini ada dua makna dia. Ada makna qadar ni adalah apa kita sebut, menuliskan ataupun Allah ni merekomendasikan siapa-siapa yang ahli syurga, siapa-siapa ahli neraka, daripada malam nisfu Syaban sampai Lailatul Qadar, hari ini teken dia tanda tangan bahawa ni ahli neraka, ni ahli syurga. Ada berapa macam tu. Ada juga nampak kenapa dinamakan Lailatul Qadar, sebab Lailatul Qadar itu malam yang keagungan, yang turunnya malaikat, yang penuh dengan keistimewaan. Itu sedikit salah Lailatul Qadar. Semoga kita dapat menyaksikan, dapat merasakan macam mana Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin. Dan pada malam itu tanazzalul malaikatu waruh. Malaikat turun, Jibril turun. Untuk apa dia turun? Waruh fiha biidni rabbihim. Malaikat turun dengan izin Allah. Salamun hatta matla'il fajr. Dia untuk menyampaikan salam kepada tiap-tiap orang mukmin, kepada orang mukmin, muslimin, muslimat. Tak ada yang terlewat kecuali dia dah menyampaikan salam. Ada 3 orang yang tidak dia orang sampaikan salam. Yang pertama, orang yang selalu minum khamar, itu tak sampai salam malaikat Lailatul Qadar. Yang kedua, orang yang makan babi, makan khinzir, itu juga tidak mendapatkan salam daripada para malaikat. Yang ketiga adalah orang yang memutuskan silaturahim. Dia benci, tidak bercakap, marah-marah kepada saudaranya. Itu adalah orang yang tidak mendapatkan salam daripada malaikat. Makanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusilla rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada hari kiamat, hendak dia bercakap dengan cakap yang baik-baik saja. Khairan aw liyasmut. Kalau tidak mampu bercakap yang baik, malah bercakap yang baik dia diam. Dan sambungan dia, siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul, maka hendak dia menyambung silaturahim. Menyambung dengan saudara dia, kerabat dia, dengan silaturahim yang harmonis, yang kasih sayang. Sebab apa? Sebab kita ni manusia saling berhajat satu sama lain. Kalau kita benci kepada sesama orang lain, macam mana dikala kita mati? Macam mana dikala kita sakit? Siapa yang akan tolong? Makanya saling menghargai sesama saudara. Tak boleh nak benci-benci dengan saudara. Silaturahmi khusus dipakai nama Allah kat situ. Kalau kita tengok dalam kitab Taisirul Akhlaq, kata-kata rahim dipakai antar satu manusia dengan manusia yang lain, pakai nama Allah tu, agung. Makanya kalau ada dengan saudara kita benci, kita marah, minta maaf lah pada dia. Walaupun kadang-kadang bukan salah kita, salah dia. Walaupun salah dia, kita bertawaduk, tak salah kita. Kita tak rugi. Kita tak menjadi orang yang hina bila kita minta maaf ke yang dia itu salah. Wallahu a'lam bisawab. Nanti kita sambung lagi.